Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid Lima Ihsan? Ustaz harap kamu semua dalam keadaan sihat dan juga selamat. Okey, baiklah. Pada kali ini, pada hari ini, kelas kita akan berkisarkan tentang hafaz. Okey. Minggu lepas kita baca. Minggu ni kita hafaz. Apa beza baca dengan hafaz? Baca kita boleh tengok dengan betul dan bertajwid. Hafaz kita baca dengan betul dan bertajwid tanpa tengok. Minggu lepas kita baca, minggu ni kita hafaz. Hafaz ni adalah tanpa tengok lah. Apa yang kita baca, apa yang kita ulang, kemudian kita ulang lagi sampailah kita hafaz. Kemudian Ustaz nak tengok bukti kamu hafaz tu secara dalam video. Pada akhir sesi kelas nanti, kamu rakam video kamu hafaz, bukan audio ya. Sebab ada yang bagi audio. Pada minggu lepas, boleh kita bagi audio sebab kita baca. Jadi pada kali ini Ustaz nak kamu bagi secara video sebab kita nak hafaz tanpa tengok ya. Okey. Pada kali ini kita akan hafaz surah Al-Qadar. Al-Qadr. Okey. Baca dan hafaz. Analisis kepentingan menghafaz surah-surah pendek daripada Al-Quran. Ini tujuan dia. Okey. Perdengarkan bacaan surah Al-Qadar daripada pelbagai sumber. Boleh buka YouTube, boleh type nama imam-imam mukri yang besar, Imam Mishari Al-Hafasi, Imam As-Sudais. Boleh dengar bacaan diorang, kemudian kamu boleh cuba tiru bacaan mereka. Meminta murid membaca surah Al-Qadar secara bergilir-gilir, berganti-ganti. Maksudnya mula-mula kamu baca dengan ibu bapa, kemudian minta ibu bapa pula perdengarkan bacaan mereka kepada kamu. Okey. Berikan penekanan kepada hukum tajwid dan sebutan huruf. Ada banyak hukum tajwid dalam surah Al-Qadar. Jadi Ustaz nak kamu jangan main langgar ya. Walaupun kita nak hafaz, tapi jangan langgar hukum tajwid. Baiklah. Kita lihat surah Al-Qadar. Kita cuba baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sadaqallahul Azim. Baiklah, sedikit teknik daripada Ustaz untuk menghafaz surah ni. Okey. Ada berbagai-bagai cara untuk menghafaz. Kamu boleh ulang bacaan sehingga lancar. Ulang 5 kali, ulang 10 kali, ulang 15 kali, ulang sampai 33 kali. Pun boleh juga. Ada lagi cara, kamu tengok dulu. Jangan sebut, jangan baca, tengok. Apa makna tengok? Tengok ni maknanya kita tengok lah. Tengok je. Tengok. Jangan baca. Dalam hati pun jangan baca. Tengok je. Okey, apabila kita dah habis tengok, tutup mata, pandang tempat lain. Cuba ulang balik apa yang kita tengok tadi. Sebut balik. Tak kisahlah. Tak dapat semua pun, dapat satu pun jadilah. Mesti akan ada.
Maksudnya akan ada yang kita boleh sebut, akan ada yang kita boleh ingat. Itulah salah satu teknik hafaz. Kemudian cuba tengok dekat ayat yang lain. Ayat yang keempat. Ayat keempat panjang kan? Kita tengok ayat ni. Kita tengok dulu. Tengok kalimah dia, hurufnya. Mula tengok huruf, lepas tu nampak kalimah. Jadi kalimah. Lepas tu kita cuba baca balik apa kalimah dan huruf yang kita nampak tadi. Ada kita nampak perkataan malaikat. Ada kita nampak perkataan ruh. Warruh. Ada kita nampak fiha. Ada kita nampak tanazzalu. Dekat situlah kita boleh ingat. Okey. Itu salah satu teknik daripada Ustaz. Kamu boleh cuba apply kan untuk diri kamu. Okey. Seterusnya kita tengok dekat muka surat 13. Meminta murid mengulang bacaan surah Al-Qadar secara individu dan berkumpulan. Ulang ni salah satu cara menghafaz jugalah. Bimbing murid menghafaz dengan sebutan makhraj dan sifat huruf yang betul. Okay, baca di hadapan ibu bapa kamu, ulang. Mula-mula kamu baca secara bersendirian, ulang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Satu. Lepas tu cuba ulang lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Okay, kemudian cuba baca lagi ayat yang kedua pula. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tadi Lailatul Qadr, yang ni Lailatul Qadr. Ada dah beza dah tu. Okey, cuba ulang balik yang pertama tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ulang ayat yang kedua. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ulang ayat yang ketiga. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Dapat 3. Okay, kemudian kita tengok dekat sini pula. Ulang balik ayat yang pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Okey, dapat 4 ayat. Okay, itu ulang balik. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baiklah, itu adalah salah satu teknik untuk menghafaz. Okey.
Seterusnya kita tengok pada muka surat yang ke-14. Mari hafaz bersama-sama dengan rakan, dengan adik-beradik, dengan mak ayah. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kemudian minta abang pula baca, adik pula baca, mak ayah baca. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Okey. Awak pula sambung. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Mak pula sambung. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Awak pula sambung. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Okey, kita lihat nota sikit ke sini. Okey. Minta murid memperdengarkan hafazan surah Al-Qadr kepada guru atau ibu bapa. Apabila kamu dah hafaz, cuba dengarkan dekat mak ayah. Pastikan murid membaca dengan hafazan surah Al-Qadr dengan bacaan yang betul dan lancar. Maknanya tak ada salah. Ayat nombor 1 pergi ayat nombor 2, ayat nombor 2 pergi ayat nombor 4, ayat nombor 4 pergi ayat nombor 5. Salah. Okey, berterabur. Jadi pastikan ikut turutan dengan betul dan lancar, tak ada tergagap-gagap. Salamun. Salamun hiya hatta hiya. Salah. Macam tu tak boleh. Benda tu kalau kita ulang-ulang, takut dia tak jadi nanti. Lebih baik kita tengok, kita baca, kemudian kita tutup, kita pandang tempat lain, kita ulang. Macam tu, cara macam tu lebih baik. Cara yang macam Ustaz recommendkan tadilah. Tengok dulu, jangan sebut. Tengok dengan sebut ni dua benda yang berbeza. Tengok biru, nampak ni? Kita tengok dekat sini kan. Hitam, coklat, biru. Belum sebut lagi tu. Kita tengok je. Okay, cuba kita pandang tempat lain, kita sebut apa colour baju dia tadi tu. Apa colour pakaian orang tu tadi. Ada hitam, ada putih, ada coklat, ada biru, ada kelabu, ada buku. Nampak tak? Itu cara, salah satu cara kita nak hafaz. Okay. Seterusnya, ingatkan murid supaya sentiasa mengulang hafazan bagi menguatkan ingatan. Salah satunya cara baca dekat dalam solat. Okey. Tasmi' hafazan, yakni memperdengarkan bacaan kamu di hadapan ibu dan bapa. Okey. Apa makna tasmi'? Mengulang hafazan Al-Quran secara individu ataupun berpasangan ataupun berkumpulan dapat menguatkan ingatan. Minta murid yang telah menguasai hafazan membantu rakan yang belum lancar. Jadi kalau kamu dekat rumah dengan ibu bapa dan adik-beradik, boleh buat minta adik-beradik dengar bacaan kamu, kemudian ulang balik, kemudian perdengarkan pula bacaan adik-beradik, pun boleh juga, salah satu cara. Kemudian galakkan murid untuk memperdengarkan bacaan di hadapan kawan-kawan. Kalau dekat rumah, di hadapan mak ayah dengan adik-beradik, ataupun boleh buat juga status WhatsApp. Buat status WhatsApp bacaan hafazan kamu. Okey, ingatkan murid untuk melazimi hafazan Al-Quran dalam kehidupan harian. Salah satu caranya baca dalam solat. Okey. Seterusnya adalah surah yang kedua, iaitu hafazan surah At-Tin. Pada minggu lepas kita dah baca surah At-Tin kan? Sekejap. Minggu lepas kita baca surah At-Tin. Baca dengan lancar. Jadi minggu ni ada dua surah. Yang pertama kita kena hafaz surah Al-Qadar. Yang kedua kita kena hafaz surah At-Tin. Okey. Minta murid
Turus. Turus ni murid contoh lah. Minta murid Turus membaca surah At-Tin di hadapan kawan-kawan. Kamu boleh baca di hadapan mak bapak. Berikan penekanan kepada sebutan. Sebutan ni maksudnya huruf dan kalimah yang kamu sebut tu. Makhraj, tempat keluar huruf. Biddin. Hakimin. Taqwim. Oh, macam-macam bunyi sebutannya tu kan. Itu adalah makhraj. Dan sifat huruf. Sifat huruf ada huruf yang tebal, ada huruf yang nipis, ada huruf yang lembut. Okey. Baiklah, seterusnya kita akan baca surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Baiklah. Kamu baca surah ni dengan lancar dan bertajwid. Kemudian kamu ulang dan kamu cuba untuk hafaz surah ni ya. Baiklah. Itu adalah objektif kita pada kelas pada kali inilah. 2 surah yang perlu dihafaz. Bukan setakat dibaca. Minggu lepas kita baca, minggu ni kita hafaz. Hafaz ni kita baca dengan lancar dan bertajwid. Tanpa tengok buku. Tanpa tengok Quran, tanpa tengok surah. Baiklah. Seterusnya, hafaz berulang kali. Macam biasalah. Ini dia letakkan, salah satu teknik menghafaz adalah baca secara tikrar. Baca secara ulang. Ataupun, macam yang Ustaz pesan tadi, baca, kita lihat dulu. Kemudian, kita cuba untuk sebut apa yang kita lihat tadi. Okey, yang ni kita lihat. Ada waw, ada atin, ada waw, ada az-zaitun. Jangan cakap. Ni Ustaz bagi contoh Jangan cakap, kita lihat je dulu. Tutup mata sekarang. Okey, dah lihat, tutup mata. Tutup mata, cuba sebut apa yang kita lihat tadi. Apa yang terlihat di minda kita tu. Wattini wazzaitun. Kan senang. Mudah. Begitulah sehingga ayat yang terakhir. Okey. Ikhlas. Ini nampak ni. Dia letak diamond ni. Mahal ni. Inilah. Ikhlas dan sabar ketika menghafaz. Nak hafaz tak boleh cepat-cepat. Nak hafaz kena sabar. Supaya dapat. Kalau tak nanti tak dapat. Okey. Minta murid menghafaz surah At-Tin secara berperingkat-peringkat mengikut
kepanjangan ayat. Bimbing murid mengulang hafazan secara berpasangan dengan mak bapak boleh. Berperingkat-peringkat ni maksudnya ayat pertama sampai ayat ketiga baca 5 kali. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ulang sebanyak 5 kali. Kemudian peringkat yang kedua ni ulang sebanyak 5 kali. Yang ni pun ulang sebanyak 5 kali. Yang ni pun ulang juga sebanyak 5 kali. InsyaAllah kita akan berjaya hafaz surah At-Tin. Baiklah, seterusnya kita lihat pada muka surat yang ke-18. Mantapkan berhafazan kamu. Mantap ni maknanya kita share lah dengan kawan. Buat status WhatsApp pun boleh sekarang ni kan. Kita buat status WhatsApp dengan kawan. Buat rakam video, buat status WhatsApp. Nanti kawan tengoklah video kita, nanti dia komen, oh dah hafaz saya surah. Alhamdulillah. Okey. Bimbing murid mengulang hafazan secara bergilir-gilir, secara berkumpulan. Sekarang ni kita tak boleh lah buat berkumpulan kan. Kena jaga SOP. Ingatkan murid untuk memberi penekanan kepada hukum tajwid sepanjang hafazan. Masa kita nak menghafaz, jaga hukum tajwid. Jangan kita dapat hafaz tapi hukum tajwid tak berjaga. Berdosa ya. Galakkan murid yang telah menguasai hafazan surah At-Tin membantu rakan lain yang belum menguasainya. Kepada rakan-rakan yang dah berjaya hafaz, cuba dengar. Yakni kawan yang belum berjaya hafaz tu, tasmik kawan yang dah berjaya tu. Okey. Seterusnya muka surat yang ke-19, hafaz dan semak. Hafaz dan semak. Kita boleh buat secara sendiri pun boleh juga ni. Contohnya baca surah ayat pertama sampai ayat ketiga, baca, kemudian tutup mata, kemudian ulang balik bacaan, kemudian kita buka mata, kita tengok betul tak apa yang kita baca tadi. Ataupun kita semak dengan mak ayah kita, lebih tepat lagi. Okey. Ataupun yang ada abang dengan kakak tu, boleh semak dengan abang dengan kakak. Bagaimana cara kamu memantapkan hafazan kamu ketika menghafaz surah Al-Qadar, surah daripada Al-Quran? Ada macam-macam cara. Sesiapa yang berusaha menghafaz Al-Quran dengan ikhlasnya telah dijanjikan ganjaran yang besar di dunia dan di hari akhirat. InsyaAllah ada balasan Allah untuk orang yang menghafaz Al-Quran. Minta murid mengulangi hafazan surah At-Tin sebanyak 3 kali sehari bersama-sama dengan rakan. Berikan ganjaran yang jelas seperti lencana penghargaan sebagai tanda ulangan hafazan. Okey, baiklah. Ni dekat kelas nanti kita boleh buat. Okey, baiklah. Seterusnya dengan berakhirnya surah At-Tin tadi, surah At-Tin dengan surah Al-Qadar tadi, maka berakhirlah kelas kita pada hari ini. Okey, apa yang Ustaz nak adalah kamu rakam video, bukan audio ya, video. Rakam video surah At-Tin dan juga surah Al-Qadar. Surah At-Tin dan juga surah Al-Qadar, rakam video tanpa tengok buku, tanpa tengok Quran. Rakam, baca dengan tajwid dan lancar. Okey. Kemudian hantar video tu kepada ustaz. Okey, boleh ya murid-murid. Senang saja, 2 surah sahaja. Okey. Masa nak hantar tu, tolong bagi hantar dekat WhatsApp saja. Masa nak hantar tu bagi tahu ustaz, Assalamualaikum ustaz, nama saya Anwar. Daripada kelas 5 Ihsan. Contoh, ustaz nama saya Ibrahim daripada kelas 5 Ihsan. Okey. Sebab ustaz ada tengok ada yang dah save ustaz nombornya, tiba-tiba minggu depan dia hantar pakai nombor lain. Pening ustaz nak tahu ni siapa orangnya ni. Okey. Okey, baiklah, dengan berakhirnya surah At-Tin tadi, maka berakhirlah kelas kita pada hari ini. Semoga kamu semua dapat menghafaz kedua-dua surah ini dengan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.